Perempuan dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Ta'ala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kata junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat kita itu tanda cinta kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan jangan lupa untuk niat etika masjid, kerana banyak fadilat dan kebaikan daripada niat etika masjid tersebut, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi yang penuh berbahagia ni, Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan. Kita duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari pahala kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita menyambung pengajian bulanan kita yang berpandukan kitab Al-Kabair, yakni membicarakan berkenaan dosa-dosa besar. Jadi pada bulan yang sebelum ini kita dah bahas dosa besar berkenaan dengan riya termasuk dalam nifaq. Riya yang termasuk dalam nifaq. Jadi pada pagi ini tajuk ataupun dosa besar yang kita akan bahas, yang kita akan kupas pada pagi ini adalah dosa besar orang yang suka mengadu domba. Macam mana tajuk ini? Bagus juga kan? Orang yang suka mengadu domba. Kalau kita sebutlah ni orang yang suka membawang, dah lah bawang mahal, membawang pula. Tak ada kerja. Okay. Duk bercerita pasal perihal orang, kerja banyak kita tahu kita nak buat atas dunia ni. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang mengadu domba ataupun istilah disebut sebagai an-namimah. An-namimah ni bermaksud mengeluarkan berita dengan tujuan menghasut. Mengeluarkan satu berita, satu statement, satu benda yang nak sampaikan, dia menghasut orang supaya masing-masing orang tersebut bergaduh di antara satu sama lain dengan statement yang dia keluarkan. Baik, mudahnya kita sebut tuan-tuan, kalau bahasa kita masyarakat Melayu khususnya mengemukakan definisi berkenaan dengan fitnah dalam konteks lebih tertumpu kepada tuduhan yang diadakan bertujuan memburuk-burukkan seseorang, memporak-porak-perandakan masyarakat. Hari ini perbuatan fitnah dan masyarakat berlaku terpantas bertambahan pula dengan kemudahan teknologi yang membolehkan sesuatu disebarkan tanpa merujuk kepada situasi sebenar. Kesannya ramai yang terpalit dengan fitnah yang merupakan pembunuh utama keharmonian Islam. Betul-betul. Makna tuan-tuan, mengadu domba ataupun an-namimah ataupun disebut mudah istilah sekarang ni fitnah. Fitnah sekarang dalam akhir zaman ni, orang suka menyebarkan fitnah, suka melihat pergaduhan, suka. Bahkan tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan fitnah ni kalau kita rujuk dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan, hadis yang mana muttafaqun alaih, daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, sabda baginda Nabi Muhammad SAW, la yadkhul jannata namamun, tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba, orang yang suka memfitnah. La yadkhul jannata, tidak akan masuk syurga. Whatever pun tuan-tuan dia sembahyang banyak, whatever pun tuan-tuan dia baca Quran banyak, whatever pun tuan-tuan dalam masa yang sama dia beribadah banyak, tapi hatimu Allah, dia hatimu Rasul, dia tak pada Allah, dia tak pada Rasul. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dia lupa tu, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, dia jaga dengan Allah, hablum minan nas, dengan jiran dia fitnah. Kan? Betul tak? Sebab tu kita ni kadang-kadang, yalah, zaman sekarang ni tuan-tuan, fitnah ni merata-rata. Sebab tu kan, kalau kita tengok tuan, ada orang tanya, ustaz, adakah fitnah ini melalui percakapan mulut sahaja? Adakah fitnah ni datang daripada mulut saja? Lalu ni tak main mulut sangat. Lalu ni guna ni menatang ni. Ada menatang ni. Ni saya bagi orang pindah kata menatang ni, kalau ni handphone. Ini tuan-tuan, zaman saya dulu
zaman 2002, masa saya sekolah menengah hari 2007, handphone dulu 3 sekupang dulu. Nak mesej tak ada duit, tak boleh mesej. Lah beli satu internet, sebulan you boleh mesej WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, kilogram, kilowatt, semua. Sekarang tuan, satu dengan satu type saja you boleh hantar pada orang untuk jatuh orang. Dia kata ustaz ni tak boleh ceramah kat masjid ni, dia kan bagus pun. Depan kita ya bagus, belakang kita tu AJK kena buat. Tu jahat ke? Awak tuan-tuan tak pernah hanggu bagi ni. Tuan-tuan suruh heran, bukan kata orang kebanyakannya ustaz-ustaz pun kadang-kadang cakap betul ni. Main dengan orang tak suka ni, dia kata ustaz ni proper banyak, buang dia. Tu dia ada kuasa. Buang. So bila kita tanya pasal buang ceramah, saja tak ada wajah, tak ada. Kami nak tegak selera. Ingat penceramah ni makan nasi ya? Boleh pergi cedok kedai makan. Betul tak? So terimalah hakikat. Sebagai orang Islam ni, ad-dinun nasihat, agama nasihat. Terima hakikat. Bila pendakwa beri nasihat kepada kita, kena pada batang hidung kita. Memang kita ni suka cakap perihal orang. Memang kita ni suka kata ke orang. Memang kita ni suka jatuh ayat muka orang. So terima hakikat tuan-tuan. Jangan duk salah ke orang. Jangan duk salah ke orang. Hidup banyak salah orang ni, kamu takkan ke mana-mana. Percaya cakap saya. Hidup duk tunjuk orang. Saya tak kata Ustaz, dia yang kata. Saya tak tahu, dia yang beritahu saya. Sebab tu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Allah sebut tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanun. Apa Allah kata dalam Quran? Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang bawa satu berita, maka fatabayyanun, selidik dululah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya. Sebab tu fatabayyanun, selidik, siasat. Jangan duk balun. Ni bukan tabayun, tibayun. Mai tibai, tu tibai. Dia dah dengar. Kau duk kata pasal dia ni, dia pun sama, dia tak orang lah. Itu masalah. Dia tak boleh terima. Sebab ni kita dah bincang sebelum ni, bab kesombongan. Dia dah bab dosa besar tentang takabur dan ujub. Apa maksud takabur? Tak boleh adapt apa yang orang kata. Tak boleh, no. You siapa nak kata kat I? You takkan ustaz kampung lah. Dia punya statement tu. You siapa? You tahu I punya level. Dia punya level-level. Dia ingat dia apa level-level? Tuan-tuan, you punya level sampai mana sangat? Nanti you punya mati lah. You dah mati nanti you tak ada level dah, you tahu tak? Betul tak? Kita sekarang ada level, betul? Sebab kita ada pangkat, you ada kuasa. Nanti you mati lah, you tak ada level. Orang semua pijak you tahu tak? Lah sekarang you jalan, you berjalan sekarang ni atas tanah. Nanti duduk bawah tanah, orang pijak you. Masa tu you boleh kata apa? Baik, jangan pijak aku. Tak boleh lah. So apa punya kita? Apa punya kita punya level? Ada orang kata see my level. Apa kita punya level? Betul tak? Kita tak ada level apa pun. Kita bukan main game, bukan level-level. Sebab tu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Ni Allah dah bagi tahu pada kita. Saya tengok dalam Facebook, ya Allah tuan-tuan. Facebook, Instagram, WhatsApp. Kadang-kadang tuan-tuan orang tu cakap betul lah. Dia hentam dia. Ni kata bukan tabayun, tibai. Dia keyboard warrior, dia kau nak bagi lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok hadis Sahih, fitnah ni berlaku, adakah berlaku berdasarkan percakapan? Tidak. Pada asalnya, saya baca, pada asalnya fitnah ini adalah perbuatan menyampaikan sesuatu yang tidak benar melalui percakapan mulut ke mulut. Hantarlah jiran sebelah rumah hang tu, bukan baik sangat pun, pergi masjid je, tapi semalam aku nampak dia masuk perempuan. Nampak tak? Statement dia bukan baik sangat pun. Sebab tu
Bila kita menyebut perihal orang, itu yang kita menghasut tu, perihal. Sentuh peribadi orang. Walaupun dia tu contohlah didakwa di mahkamah, kita duk kata kat dia, dia belum tentu bersalah lagi. Betul tak? Tok Bala sujud malam pagi ni. Tuan-tuan duk hantam dia, tuan-tuan bagi pahala free dia ke dia. Macam contohlah ni, isu hangat tentang pendakwah perogol apa? Luar tabi'i. You tahu mana dia bersalah, you tak tahu pun dia salah dah ni. Dia hantam lah, oh tengok ustaz lah ni, cakap je kan rogol orang lah. Tengok kan, kerana mulut kelajak perahu boleh berundur, kelajak kata dia binasa diri. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tak suka orang tu, kita duduk diam sudah lah. Tak payah, tak perlu kata apa-apa, tak payah cakap Allah, duduk diam sudah. Apa sebab kita nak bercakap? Sebab kita benci dia. Tuan-tuan, baik. Namun dengan kewujudan teknologi yang serba canggih, penyebaran fitnah berluasa dengan cara yang lebih mudah berbanding pada masa lampau. Perkembangan teknologi semakin rancak menjadi perbuatan fitnah semakin mudah tersebar melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan lain-lainnya menggunakan jari jemari. Ini ingat. Dulu mulut ke mulut, sekarang jari. Dengan jari ni tuan-tuan boleh jatuh maruah orang. Dengan jari ni tuan-tuan boleh buat kebencian pada orang. Dengan jari ya, jari jemari. Dia pandai buat ayat sikit ya. Cukup bahaya tuan-tuan dalam sekarang. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok seseorang yang menyebarkan fitnah ini mempunyai niat dan kehendak kepada sesuatu yang bernilai, seperti meraih suatu jawatan penting, dominasi perniagaan, politik, kedengkian kejayaan seseorang dan lain-lain. Ini betul lah. Kalau tuan-tuan tengok skop ini yang ulama sebut ni, dia kata apa? Kenapa berlakunya fitnah ni? Antara sebab satunya kerana berebut jawatan. Oh, tak satu cerita jawatan masjid pun gaduh. Betul tak tuan? Aku nak hangguk bagi ni. Baru ni ada anak muda main tunjuk handphone kat saya. Kita kalau anak muda main tunjuk handphone, saya takut tu kan. Anak muda ni dia punya orang tonton soalan dia berlapis. Orang muda ni dia padu tu kan. Macam BBC you. Tahu BBC kan dia padu kan. Wah tu kalau kena tu kelapuk kan. Oh dahsyat. Dia main tanya ustaz, saya nak tanya sikit. Ustaz cerita tadi bab fitnah kan. Dia kata ustaz, saya faham lah ni zaman orang fitnah tu kata kau orang tu, saya faham. Hak tu tak apa ke ustaz? Oh dia kata tak apa. Hak lagi teruk dia kata, hak duk masjid ni tu kata kau orang ni. Hari tu aku kena game teruk tu. Ustaz cuba tengok grup WhatsApp ni. Dia kata ustaz cuba tengok grup WhatsApp kita pun tengok lah. Saya tengok dalam grup WhatsApp tu kan, duk kata mencaci maki, nak jatuh antara satu sama lain. Saya kata grup ni grup apa ni? Kita bahasa-bahasa kesat digunakan, istilah-istilah gelaran-gelaran yang tidak baik digunakan. Saya kata ni grup yang tak elok. Saya kata ni. Dia kata tak, inilah grup ahli jabatan kuasa. Dia kata oh kena lagi tu. Dia kata ni adalah grup. Bila dia kata pemilihan ahli jabatan kuasa baru, inilah terjadi dia tu. Ustaz dia cerita pada kami kat luar tu yang kami tak payah kepiah ni. Tak payah kepiah pun 2 kali 5. Kita serupa. Dia kata. Tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan orang tanya tuan-tuan ni, tuan jawab apa? Dia kata pakai serban, bayar kepiah, main sembahyang 5 waktu pun kata kurang lah. Semua tuan-tuan. Saya pengalaman saya, aku tahu saya sebut. Sebab ni di masjid je bang. Di kampung-kampung kadang-kadang anak-anak muda ni kenapa tak datang masjid, kenapa tak datang surau? Sebab ada geng Tony Blair. Tahu Tony Blair? Bukan Tony Blair tu, geng Blair, tahu Blair? Tengok orang buat lebih sikit, dia kata tu suruh pandai-pandai lah, kami orang lama. Kawan tu nak pegang mic bukan nak azan pun. Tengok tu imam baca surah panjang, dia marah orang. Nak tunjuk hafiz ke tu, kata dia. Ni
Tengok Bilal azan, dia kata azan macam ahli jenazah pun kata apa. Suruh dia azan, dia kata belum sampai seru lagi, dia kata. Tu masalah. Ni jenis kata orang. Memang tuan-tuan, kata orang ni memang sedap. Memang sedap. Sebab lidah ni, anggota badan kita ni, Allah jadi semua bertulang. Semua bertulang. Satu anggota je tak bertulang. Apa ni? Siapa lidah dia ada tulang? Mana ada tulang lidah? Sebab tu cakap tak berhenti buat lidah tak tulang. Dia tak lenguh lidah ni, jarang lenguh sebab dia tak ada tulang. Macam kita bersenam, lenguh ni kok. Lidah dia tak lenguh, dia tak krem. Mana ada orang pernah cakap, krem. Mana ada, lidah mana boleh krem. Sebab tu dia. Sebab tu tuan-tuan, istilah mudah ya. Orang kata lidah ni lebih tajam daripada pedang. Betul tak tu? Lidah ni lebih tajam daripada pedang. Betul tak tu? Pedang ni, pisau ni, kalau kita kelar di sini, sakit di sini saja. Tapi kalau lidah tuan-tuan, tu dia cerita tu, Kajang Pak Malau, Kajang Berlipat, Kajang Hamba Musafir diri. Dia terasa hati ni, bukan terasa sikit tuan-tuan. Boleh mati tu. Disebabkan ketua kampung dia, fitnah dia, kata dia macam-macam. Sebab tu kadang-kadang orang nak terima hakikat, nak dimaafkan dia payah. Pasal apa? Hati dah sudah remuk, hati dah sudah hancur disebabkan fitnah. Cuba tuan-tuan tengok Empire Kesultanan Melaka. Boleh cerita sikit pasal Sultan Melaka. Tuan-tuan tahu di Melaka tak ada sultan? Tahu pasal apa? Tuan-tuan baca tentang Kesultanan Melayu Melaka. Satu empire yang besar, yang cukup hebat, perdagangan yang cukup hebat. Tapi sekarang pergi Melaka, apa-apa tak ada. Yang ada Eva Mosa sahaja. Mana pergi Istana Melaka? Mana pergi Sultan Melaka? Tuan-tuan, pasal apa dia macam tu? Ni mulut. Bukan sebab lain. Jatuh menjatuhkan masing-masing nak jawatan, nak jatuh. Leleh habis semua. Ranak Kesultanan Melayu Melaka. Sekadar ada hikayat saja. Tak ada cerita, tak ada keturunan. Apa pun tak ada. Dia bahaya ni tuan-tuan. Mulutnya. Sama dengan cerita Mansuri. Tuan-tuan pergi Langkawi. Tak tahulah betul tak betul Mansuri tu. Betul tak betul itu tak tahu. Tapi kita baca kat buku Maksurah dia tu. Kita baca tu. Mansuri ni dibunuh pasal apa? Mulut lah. Satu perempuan yang baik dituduh berzina. Mulutnya. Akhirnya dihukum bunuh. Bukan pasal-pasal apa. Itu pun tikam takluk. Tikam takluk. Itu cerita. Lalu Mansuri kata kalau betul-betul tuan hamba nak bunuh hamba, keris ini tidak dapat membunuh. Satu keris dia boleh bunuh. Keris itu ada di rumah. Dia ambil orang dia tikam. Itu cerita tentang Mansuri. Ini tuan-tuan berlaku apabila fitnah ini dihalalkan. Sebab tu dalam Quran Allah sebut fitnah ni lebih bahaya dan lebih besar daripada membunuh. Betul tak? Bunuh ni, bunuh seorang kan? Tapi fitnah ni membunuh semua orang. Dia bukan one person, tapi ramai orang dibunuh disebabkan apa? Lidah yang begitu tajam. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu nasihat saya tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa orang main cerita pada kita, kita siasat dulu. Jangan sebarkan. Dapat dalam Facebook, orang hantar dalam WhatsApp, jangan share lagi. Ni kadang-kadang satu lagi. Saya nak cerita satu cerita sekarang ni. Tentang kematian. Tadi baru sebut tentang mati kan. Ada orang meninggal ni. Tengok sekarang kan. Kadang-kadang orang post dalam Facebook kan. Hari ni ada orang meninggal. Kita tak tanya apa betul ke tak? Semua Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kawan tu malah. Woi, aku tak mati. Woi, macam mana orang mati lebih balas? Sampai tak tu. Tentang mati boleh main tengok dalam Facebook. Kadang-kadang dia kata telah kembali ke rahmatullah. Kawan tu duk hidup ni. Dah terkejut, tak sedar 3-4 kali. Apa hal pula aku mati ni? Dahsyat tuan-tuan ni lah. Dia punya keyboard warrior tu, media sosial ni cukup hebat. Tuan-tuan, sebab tu saya pesan pada diri saya tuan-tuan tentang jawatan, dominasi perniagaan. Perniagaan ni tuan-tuan, perniagaan. Kita berniaga ni tuan-tuan, masing-masing ada rezeki dah, dah ada dah. Allah dah catat dah. Bila kita dilahirkan ni tuan-tuan, ajal, maut, rezeki, jodoh semua dah ada. Percayalah cakap saya. Jangan takut. Kita takut ni sebab kita tak punya rezeki. Kita berniaga nasi lemak, orang sebelah nasi lemak. Jangan takut.
Rezeki dia ada, rezeki kita ada. Ni dah. Orang main tanya kita, nasi lemak sedap tak? Haram tak sedap, dia buat racun. Tak pergi makan orang tu. Jahat tau. Ni mulut jahat ni. Apa salahnya? Tak apalah, nasi lemak saya pun sedap, nasi lemak dia pun sedap. It's okay lah. Meniaga ni tak perlu gaduh-gaduh. Tuan tengok orang Cina, gaduh lah. Ni tu. Kedai dekat-dekat kan. Ni saya duduk sembang tuan-tuan. Kedai dia boleh kata apa, nak tanya ni apa, ada kedai ni tak? Dia tu tak ada. You pergi kedai sebelah ada. Geng dia juga. Kalau kita ada nak kata kedai sebelah, no way. Dia takkan habaq pergilah kedai sebelah. Dia takkan rekomen pun. Sebab apa ni? Qalbun, hati tu. Hati tu tak dididik dengan agama, dengan syariat, dengan peradaban, dengan akhlak. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tajidu min syururin nas zalwa hajnain. Kamu akan mendapati antara sejahat-jahat manusia ialah bermuka dua. Dialah orang yang mendatangi kumpulan manusia yang dengan suatu wajah dan mendatangi kumpulan lain dengan suatu wajah lain. Nabi kata, tajidu min syururin nas. Kamu nak tahu orang paling jahat di dunia ni, Nabi kata dia bermuka dua. Apa maksud bermuka dua? Bukan muka dia dua, talap dua muka. Depan kita putih, orang panggil apa? Kaki ambu. Baku yang belanja baku belakang kita. Dia belanja tu duit haram lah. Malam dia menang loteri. Dia jahat lah aku. Hang dah telan 3 pinggan nasi semalam. Ni dalam dah muka ni jahat kau ni. Nabi kata dia main satu kaum dia cakap lain, satu kaum lagi dia tidur boleh pula. Amai dah orang kita tu. Tuan-tuan tengok cerita Batman. Cerita Batman je nak lah. Tengok cerita Batman. Joker tengok. Saya suka pergi istilah muda sebab tuan-tuan ni semua bukan zaman batu pula ni, teknologi. Joker, satu muka jahat, satu muka baik, betul? Tapi cerita tu bukan cerita pasal ni. Joker tu dia mental. Cerita tu dia mental, dia ada dua watak, dia mental cerita tu lah. Tapi nak kata Joker ni, bila dia baik semua tolong orang, bantu. Cuba tengok dia jahat. Dia tak peduli lah, dia bunuh, tak peduli lah. Tu orang. Batu tinggal tuan. Jawatan kita berebut dengan mulut jahat kita. Apa yang kita dapat? Menyebarkan, menjatuhkan orang. Nabi kata atadrun namal muflis. Kamu akan mendapati, Nabi kata di akhirat kalau ada orang yang akan muflis. Dia semayang, bayar zakat, dia haji, puasa, dia buat semua tu. Nabi kata dia muflis. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia muflis? Sedangkan dia semayang, dia puasa, dia pergi haji, kenapa? Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, dalam masa yang sama dia menggendong dosa orang. Lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW, nanti orang yang dia aniaya tu apa tuan-tuan? Menyakiti, dia pernah menyakiti orang tersebut, dia pernah membunuh orang tersebut, ataupun dia merampas harta orang tersebut, maka orang itu akan datang pada hari akhir. Datang Leman dulu pernah kata kat aku kan, tak pernah minta maaf. Lalu kata Nabi apa yang dia bagi? Dia ambil pahala orang tersebut, bagi pada dia. Tapi pahala kita semayang 50 tahun bagi. Kita nak kata orang banyak, main 50,000 orang minta tutup, bagi. Pahala kita habis ha? Jelek habis. Lalu kata Nabi datang lagi orang minta. Lalu kata baginda Nabi Muhammad SAW, maka diambil. Lalu pahala tak ada, nak buat je lah. Ambil dosa orang kita kata tu, masuk, transfer masuk kita. Agak bila transfer dosa masuk kita, agak kita nak pergi heaven ke hell? Heaven ke hell? Go to hell. Walaupun you kat dunia baik, tapi sebab mulut you jahat, you go to hell. You not to go to heaven, you go to hell lah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sebut dua perkara. Ramai di kalangan umatku masuk neraka dua perkara. Yang pertama hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama al-lisan, percakapan. Yang kedua disebabkan kemaluan mereka. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bercakap bukan nak menghukum. Saya nak didik tuan-tuan. Tolonglah hentikan fitnah.
apa kami malam Jumaat baru ni pun forum perdana tentang apa? Fitnah juga. Panjang lebar 3 panel Datuk Bat dengan 2 panel lagi cakap. Saya duduk tengok dan saya ambil input-input apa saya tulis tadi. Dan saya tengok penyebaran fitnah tadi tu makin hari makin melampau. Dia bukan sikit-sikit ni, memang kata directnya. Zaman fitnah sekarang, fitnah ni orang sini sokong kan. Benda yang betul orang tak sokong, lagi benda fitnah orang sokong. Nah, masing-masing jatuh menjatuhkan. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT, sebagai perkara yang perlu kita ambil, apakah yang perlu kita ambil untuk kita mengelakkan berlakunya fitnah ini? Kaedahnya bagaimana? Baik, yang pertama, okay, adab menulis dan menyampaikan berita. Yang pertama, tidak tergesa-gesa menyampaikan kabar dan berita tanpa mengetahui selok-belok serta kepastian berita tersebut. Yang pertama sekali ulama ajar pada kita, bila kita nak sebarkan berita tu, jangan terlalu tergesa-gesa. Kita tergesa sangat. Dapat je berita, terus sebar. Dapat, sebar. Dapat, sebar. Sebar, dapat. Dapat, sebar. Sebar, dapat. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fatabayyanun. Siasat dulu, tengok dulu betul ke tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menyampaikan berita dengan tujuan mengadu domba. Tujuannya, sebab tu innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu dinilai dengan niat. Nak cakap, kenapa kita cakap pasal Haji Leman? Kenapa kita cakap pasal tu imam? Kenapa kita cakap pasal fulan bin fulan? Kenapa? Sebab kita niat kita kerana nak memburuk-burukkan mereka. Itu tak boleh. Tak boleh lah itu. Memburuk-burukkan, melaga-lagakan, ini tak boleh. Islam melarang. Tak boleh melaga-lagakan, memburuk-burukkan orang. Hukumnya haram. Tapi kita menghalalkan. Benda tu haram, tapi kita menghalalkan. Yang ketiga, penyampaian berita itu tidak membuka aib orang lain. Kita tulis aib. Ingat tuan-tuan, orang yang membuka aib orang itu, maka Allah akan membuka aibnya di akhirat. Sebab tu aib orang jangan duk cerita. Selagi mana kita boleh simpan. Tapi lagi tuan-tuan, bila kita tak suka pada orang tu, kita akan korek cerita. Kita akan cari supaya apa? Nak jatuh orang juga dengan aib kan? Dengan aib. Contoh apa? Contoh cerita berkenaan dengan, kalau kita tengok apa sekarang ni, isu yang panas juga tentang penceramah selebriti. Tengok kan, bagaimana nak menjatuhkan credibility seorang penceramah, macam mana? Mendakwa. Ada luar tabi'i dah apa lah. Habis jatuh. Tapi kita ni, orang kita ni, dia pukul kata. Jadi kita tengok semua ustaz pun jahat. Mana dia nak kata ni, semua ustaz jahat. Tuan-tuan kena faham, ustaz ni bukan malaikat, dia bukan Nabi, mesti buat silap. Betul kan? Tuan-tuan pun pernah buat silap. Cuma orang tak cerita tentang buruk tu kan. Ada tuan-tuan kelak-kelak tu yang diwali. Saya dah jumpa tu guru banyak yang ngaji di Sumatera. Saya tengok, saya kata tok guru, saya kata tok guru ni dulu masa kecil-kecil memang alim lah. Dia gelap. Dia kata saya dulu pun jahat lah, mau baik, dia kata. Mana nak kata tuan-tuan, manusia ni tak lari daripada silap. Dan sebaik-baik silap, kesalahan itu, dia ini bertaubat kepada Allah dan kembali kepada jalan. Itu maksudnya. Sebab tu aib kita, aib orang, aib kita sendiri jangan cerita. Ni kadang-kadang kita sendiri. Kita tengok dalam Facebook, cerita aib sendiri. Suami saya, dia ada perempuan lain. Nampak macam Naruto Shippuden. Nampak jadi tikunan. Suami saya ada orang lain. Tak kena tempat. Tonton cerita dalam Facebook, tak kena tempat. Orang orang beranggapan apa? Suami jahat, tak? Macam cerita contoh, ada tu Ustaz Samsul Debat cerita satu kronologi. Seorang suami, dia ni suka pergi outstation. Kira Sabah Sarawak tu kira dia pergi outstation. Jadi isteri dia ni syok orang sangka lah, kerap sangat dia pergi outstation ni pasal apa kan.
Jadi dia kata pada anak dia kecil lagi, baru 3 tahun 4 tahun. Dia kata kat anak dia, isteri dia kata kat anak dia, hari ni ayah kamu ni baliklah turun daripada flight. Telefon dia, so anak umur 4 tahun telefon. Telefon ayah, tanya dia kat mana. Anak pun telefon lah. Anak telefon. Lah ni anak-anak dia 3 tahun pandai lah. YouTube, apa lagi, letak macam-macam lah. Pandai, dia pun telefon. Bila telefon tu, tak dapat. Bila tak dapat, mak tanya, ayah angkat tak? Dia kata, ayah tak angkat, perempuan angkat. Maksudnya apa? Memanglah perempuan angkat. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Terima kasih. Tuan-tuan, yang kata rakaman tu perempuan ke lelaki? Perempuan. Anak tu, anak 3 tahun. Dia kata, mak tanya, siapa angkat? Perempuan angkat. Terus mak ni kata apa? Tu dia lah ayah tu. Dah pergi outstation ni buat panggil ada betina lain. Mak tak siap-siap mana tu. Duk tunggu. Ni. Tangan ni duduk sini lah. Ni. Ayah pun balik. Suami tu balik. Pakai kereta depan rumah balik. Buat keluar handbag apa. Bini tanya, tadi abang dengan betina mana? Laki pun terkejut. Betina mana? Aku baru turun flight. Tak ada, saya baru balik outstation, baru balik meeting semua. Dia kata, dok, tadi anak telefon, anak beritahu, perempuan angkat. Abang ada perempuan lain kan? Laki ni baru balik, naik flight berjam-jam, penat tu kan? Dia kata, hang ni duduk merepek bang. Jadi bini pun kata, kalau tak percaya, tanya anak abang. Laki pun tanya lah, tadi perempuan tu cakap apa? Dia cakap, nombor yang ada tiada dalam perkhidmatan. Bini yang macam ni tadi tiba-tiba turun benda ni. Malu sendiri.